Assalamualaikum. Hari ini saya bersiaran lebih awal daripada biasa. Selalunya saya FB live saya dalam pukul 2 petang. Tapi pagi ni ada penampilan istimewa sahabat saya, Nurhayati Yasmin. Jadi tadi bincang-bincang saya pun macam blur sikit, tak tahu nak bincang tajuk apa. Kemudian kami pilih untuk bercakap tentang travel. Kalau kawan-kawan yang dah mengikuti FB live saya sebelum ni, saya ada bercerita tentang why I travel solo, kan? Saya ada bercerita tentang kenapa saya travel secara solo. Dan semalam saya berkongsi tentang bagaimana saya menulis travelog. Dan sahabat saya Nurhayati Yasmin adalah rakan penulisan, selain daripada memang kami sahabat baik daripada sekolah. Kalau siapa tengok wall Dr. Nurhayati Yasmin semalam, dia ada berkongsi tentang diary ketam. Tu adalah tempat kita bersekolah lah, masa tu tingkatan 2 kan. Jadi hari ni since dia ada bersama dengan saya, so dan kita akan bercerita tentang kenapa kami travel secara berkumpulan. Sebabnya tahun lepas masa saya travel ke Hanoi dan Kunming, Dr. Hayati tak ada bersama dengan saya. Tapi tahun-tahun sebelumnya memang saya selalu travel dengan Dr. Hayati lah. Sebab dia yang selalu saya ajak berjalan. Dia yang selalu ajak saya untuk berjalan ke mana lah. Banyak tempat yang saya pergi, sebenarnya dia yang ajak pergi. Jadi hari ni kita akan bercerita kenapa kita travel secara berkumpulan. Kenapa Kenapa? Oh, okey. Sebenarnya ada beberapa sebab lah kita travel dalam group. So ada orang suka travel solo, ada orang suka travel berdua, dan ada orang suka travel dalam group. Jadi tak dinafikan setiap itu ada kelebihan dan kekurangan yang tersendirilah. Jadi kenapa kami travel berkumpulan? Pertama sekali dari segi perancangan. Jadi kalau kita travel beramai-ramai ni, jadi untuk merancang satu-satu trip tu, kita boleh bagi-bagikan kerja perancangan tu. Contohnya macam saya sendiri ni, sebenarnya saya orang kata follower tegar lah. Saya tak berminat nak jadi ketua trip atau untuk merancang trip, memang saya malas. Jadi ada di antara ahli kumpulan kami yang memang dia suka buat planning trip tu, dia suka buat perancangan. Bagi dia, bila buat perancangan trip tu satu benda yang menyeronokkan, satu perkara yang boleh membuatkan dia release tension lah. Jadi dia stress dengan kerja kat hospital. Jadi bila dapat buat survey pasal tempat ni, survey pasal tempat tu, survey pasal flight ticket, dia seronok sangat. Jadi benda tu adalah hiburan untuk dia, untuk dia release tension. Tapi kalau saya, benda nak survey tu, saya stress nak survey. Macam rasa baik saya buat benda lain lah. Jadi kita boleh bagi-bagikan kerja. Contoh macam yang kami pergi ke mana? Ke Melbourne lah contohnya. Jadi ada seorang yang in charge akan buat itinerary perancangan tu. Jadi orang ni cari pasal maklumat tempat ni, orang ni pasal maklumat tempat ni. Contoh lagi masa yang pergi New Zealand, naik caravan kami naik camper van. Jadi contohnya ada orang ni dia survey laluan camper van dari sini ke sana, yang orang ni pula survey laluan ni. Jadi masing-masing ada tugas tersendirilah. Okey. Lagi satu daripada segi perancangan adalah yang saya rasa penting, ialah tempat tinggal bila kita pergi ke sesebuah negara lah, ke luar negara lah khususnya kan. Even sekarang pun kita travel dalam negara pun kita kena plan kat mana kita tinggal. Melainkan kita jenis traveller yang jenis terjah tu, ada je kawan-kawan saya yang suka travel macam tu. Maknanya dia on the spot, dia cari accommodation, tak ada masalah bagi dia kan. Tapi kalau macam kami, pengalaman kami sebelum ni, bila kami ke luar negara, memang kita akan plan dulu kat mana kita akan bermalam. Jadi pengalaman kita bila kita dah beberapa kali jalan sama-sama kan, so kita dah tahu dah masing-masing punya keselesaan, masing-masing punya toleransi daripada segi jenis tempat bermalam yang macam mana yang kita boleh tinggal lah. Kalau macam kami, selalunya kita pergi bertujuh, berlapan kan. Jadi sebenarnya kita pilih tempat yang pertama sekali, dia mesti daripada segi kos dia sederhana, tak terlalu mahal dan tak terlalu murah juga.
Yang kedua, bersih dan kalau boleh ada bilik air sendiri. Tapi ada juga semasa kita ke Sydney lah, kita duduk di youth hostel kan. Yang itu hostelnya di luar, tapi sebab bila kita baca review dia bersih dan sebagainya, so kita okey lah, boleh. Dan kalau kita apa orang kata bergerak secara berkumpulan ni, kita pun berdapat idea daripada segi planning tempat mana yang best untuk pergi. Masing-masing ada dalam kumpulan ni, ada yang suka shopping, ada yang suka nature, ada yang suka bandar kan, bandar tempat yang busy, ada yang suka pergi pasar. Macam saya selalulah bila kita pergi travel, dalam kita buat perancangan tu, saya rasa setiap kali tu mesti kita akan pergi satu tempat yang ada pasar, betul tak? Macam dekat Sydney kita ada pergi ke pasar juga, ke Tokyo pun kita pergi pasar juga. Okay, hai Mazi, hai Ija, sweetnya. Okay, terima kasih. Oh, ada je ke sweet? Orang sebelah ni pun sweet juga. Okay, tu dari segi perancangan. Kemudian yang kedua dari segi bajet Seperti yang kita tahu, kalau nak melancong ni pergi luar negara tak murah lah. Kalau nak kata mahal tu, ada tempat yang memang mahal kan. Contohnya macam yang saya pergi ke Norway, seperti yang kita tahu Norway tu satu tempat negara yang mahal Even macam kita nak masuk tandas kat situ pun memang saya terkejut lah, masuk tandas dekat stesen kereta api, macam stesen LRT lah kalau kat sini. Masuk tandasnya bayar harga RM10 nak masuk tandas. Duit kita RM10? Duit kita RM10. Kalau duit Norway berapa? Duit Norway tak ingat lah, tapi maksudnya kejap duit Norway kita bayar 20. Jadi duit kita RM10. Jadi memang terkejut lah, apa ni, masuk tandas pun RM10. Kalau dekat dekat tempat-tempat lain ada yang RM5 untuk masuk tandas. Kita kat sini masuk tandas berapa kita bayar? Bayar RM1 pun kita dah menyumpah-nyumpah kan. Ada tandas kalau kat shopping mall bayar 20 sen ke 50 sen. So maksudnya semurah ada yang RM1 tu dah kira kita rasa mahal lah. Tapi bila saya pergi ke luar negara tu bayar RM5, RM10, saya rasa mahalnya. Tapi mujur lah waktu tu dekat dia punya tempat lawatan macam museum, free lah. Jadi okey lah. Okey, selain bajet tu, seperti yang kita tahu, kalau nak melancong ni bajet yang besar, kos bajet yang besar biasanya penginapan dengan pengangkutan. Jadi bila kita beramai-ramai ni, satu grup kita boleh share kita punya penginapan. Contoh kita menginap dekat hostel, kita cari. Jadi kita tak adalah duduk dalam hostel tu, kita boleh tempah yang satu bilik yang 8 orang lah. Kalau kita pergi sorang-sorang, katakan kita solo travel dalam hostel tu, satu bilik 8 orang tu, maybe dengan orang lain kita share kan. Okey, lagi satu dari segi pengangkutan, contohnya kita nak sewa kereta. Jadi kita sewa kereta berempat, jimat sikit daripada kita naik kereta tu sorang-sorang Jadi in term of budget tu memang kita boleh berjimat banyak lah. Dan makanan kita boleh share makanan juga. Beli makanan, sama ada kita beli makanan atau kita beli bahan mentah kat sana dan masak Contoh masa di Norway tu memang kami masak lah tiap-tiap hari rajin. Ada seorang kawan saya ni memang rajin masak. So kita masak hari-hari sebab salmon murah dekat Norway. Jadi kami masak salmon hari-hari. Pagi breakfast salmon, tengah hari makan salmon, dinner pun makan salmon puas makan salmon masa dekat Norway. Jadi in term of budget tu, penginapan, pengangkutan dengan dari segi kos makanan juga dapat dijimatkan. Jadi kita boleh share the cost Kalau kita nak beli tiket pun, ada yang tiket kita boleh beli untuk berkumpulan pun jadi murah Jadi itu dari segi bajet lah. Okey, yang seterusnya tadi kita dah cakap dari segi ni menakutkan. Tandas kat Norway mahal. Jadi nak pergi tandas tu kena tahu dulu harga berapa. Even boleh bayar pakai kad kredit pun boleh. Okey. Itu dari segi perancangan, dari segi bajet dan kemudian dari segi keselamatan. Seperti yang kita tahu, kita berada di negara orang, kita tak tahu apa yang boleh berlaku kan. Jadi memang kita kena berhati-hati sentiasa. Jadi kalau bila kita pergi seorang tu sebenarnya agak menakutkan lah sebab saya pernah pergi seorang diri masa tu pergi USA, ada kursus lah kat sana. Not really jalan-jalan, tapi pergi kursus. Jadi sebenarnya scary masa saya pergi US tu,
sampai kapal terbang mendarat je, ada polis, tapi dia berpakaian biasa dia masuk dalam kapal tu, dia gari seorang penumpang, seorang lelaki tu. Kami penumpang yang lain ni semua memang terkejut lah, tapi semua terdiam lah. Tak tahu apakah kesalahan yang dilakukan oleh lelaki tersebut. So bayangkan perasaan saya, baru je sampai ke bumi USA tu, nampak orang kena gari dalam kapal terbang. Maunya tak takut saya. Jadi itu pengalaman saya travel solo lah waktu tu. Jadi bila kita travel beramai-ramai ni, keselamatan bukanlah kita kata selamat, tapi maksudnya lebih selamat lah. Ada orang lain yang akan mengingatkan kita sekiranya kita terleka, alpa lah, kita berseronok-seronok kan kat negara orang, tapi kita lupa nak jaga keselamatan. Jadi ada rakan kita yang tolong ingatkan kita lah. Jadi lebih selamat lah pada saya. Kita bercakap dari segi keselamatan. Dah sampai bab keselamatan Okey, tadi kita dah bincang keuangan dah. Dah bincang pasal keselamatan Okey, sebenarnya ni ada delivery package yang sampai. So tu yang saya pergi ambil sekejap. Mungkin saya boleh tunjuk sikit kot apa benda barang yang saya dapat hari ni. Okay, sekejap boleh. Sada excited dapat kalender baru daripada siapa? Kak Emilia. Kak Emilia merupakan salah seorang rakan penulis, rakan blogger yang pandai melukis jadi ini adalah hasil karya Kak Emilia. Saya tunjuk sikit gambar kalender 2021. Dan ni Kak Emilia menggunakan teknik pointillism. Tak istilah saya lah. Semuanya Kak Emilia lukis sendiri. Dan saya rasa kebanyakan gambar-gambar ni diinspirasikan daripada tempat-tempat yang beliau pergi. So macam konsep, adalah konsep travel jugalah kan. Tempat-tempat yang beliau pergilah. Cantik kan? So ni akan menjadi salah satu prop saya di atas meja. Okey, kita sambung balik. Tadi berkenaan apa? Safety Kita dah bercakap mengenai perancangan. Mengenai kewangan dan mengenai safety lah sekarang. Safety lah. Mungkin Sada nak tambah dari segi kewangan dan safety lah. Okey. Dari segi kewangan, macam tadi kita kongsi tentang belanja-belanja. Kita nak pergi ke tempat-tempat tu, kita nak pergi basically accommodation, kita boleh share. Macam saya cerita dalam video saya sebelum ni, yang saya travel solo. Jadi saya memang tak berkongsi dengan sesiapa lah. Dan saya pula jenis yang tak berapa selesa kalau ada orang lain yang strangers dalam bilik yang sama apa semua kan. Jadi saya memilih untuk duduk dalam bilik single ataupun bilik yang macam double bed lah, macam gitulah kan. Lagipun kos di China masa tu masih lagi affordable. Saya dapat bilik yang harga kalau tukar duit Malaysia tak sampai RM100 untuk satu malam. So masih okey lagi, saya boleh absorb lah. Sebab saya memikirkan safety juga. Selain daripada duit tadi, adalah saya fikirkan juga safety. Sebab bila kita pertama kali pergi ke tempat tu, jadi kita nak daripada segi keselamatan, so saya pilih untuk duduk bilik seorang. Tapi bila kita pergi dengan kawan-kawan ni pun dapat bersama-sama menjaga kita lah kan. Daripada segi keselamatan. Dan daripada segi kita nak berjalan ke satu-satu tempat, kita rasa kalau kita nak tersesat pun kita ada kawan. Sesat pun ada elemen safety juga lah kan. Keselamatan juga. Sebab kalau kita seorang, mungkin kita sesat, kita sampai tah mana-mana, dan akan ambil masa yang lama untuk cari jalan balik misalnya kan. Especially kalau tak dapat hilang capai internet ke masa tu kan. Okay, dari segi yang safety tadi yang Ustaz dah kata sesat, macam saya, sebab saya sendiri saya tak suka baca Google Map Jadi saya bila berkumpulan ni ada 2-3 member lain yang suka baca Google Map, suka cari arah. Jadi itu sangat membantu untuk orang yang tidak suka buat benda tu macam saya lah. Dan lagi satu, bila Sada kata kewangan tu, Sada ada latar belakang kewangan kan. Jadi bila kami berbelanja nanti pun dia akan jadi polis keuangan. Dia kata, perlu ke beli benda ni? Jadi kita pun tak adalah apa orang kata berbelanja sampai lupa daratan sampai tak ingat dunia. Jadi ada orang yang mengingatkan cakap,
Memang perlu ke benda ni, nak beli ke, betul-betul nak beli ke. Jadi dari segi tu kita bersyukur jugalah. Jadi tak adalah duit kita habis banyak kan waktu kita melancong tu. Tak adalah, tak kisah nak beli boleh. Tapi kalau katalah masa kita pergi Asakusa, Tokyo kan, apa ni, nak beli payung sampai 5 tak boleh, tak kena lah kan. Beli payung 1, 2 okey lah. Tapi kalau sampai Tapi 5, payung tu comel, cantik-cantik. Tak jumpa payung tu dekat Malaysia. Tapi payung tu guna tak sekarang? Bagi orang. Okey, bagi orang okey, tak apa, hadiah kan, hadiah kenangan, kenangan lah. Jadi apa ni, yelah kadang-kadang kita kena apa, kena bagi some sense sikit lah kepada kawan-kawan kita yang suka shopping ni kan. Tapi tak kisah, it's okay kalau dia orang nak shopping, tak ada masalah bagi saya. Kalau tanya kawan-kawan saya yang kita travel sama-sama kan, kalau dia ajak pergi tempat shopping, tak adalah pula kita kata, tak payahlah kita pergi tempat shopping. Janganlah macam tu kan. Sebab kawan kita suka shopping, kita suka benda lain. Kawan kita layan kita, so kita pun layanlah kawan travel kita. Tak ada apa pun, kita enjoy je lah sama-sama kan. Betul tu. Dia salah satu point kalau kita travel berkumpulan ni, kita kena raikan minat setiap orang lah. Macam dari segi in term of planning tu pun kita, kawan saya yang buat planning tu akan tanya, ni nak pergi mana, yang tu nak pergi mana. Kita try accommodate semua orang punya keinginan. Maksudnya dia try untuk address orang ni, katakan macam saya suka pergi museum. Okey, jadi ada itinerary kita pergi museum. Okey, macam contoh Oshin dia suka shopping, ratu shopping. Jadi ada pergi shopping. Macam Sada dia suka pergi pasar. Cara mak-mak kan suka pergi pasar. Jadi ada pergi pasar. Jadi kita cuba muatkan setiap keinginan tu lah. Jadi kita bila travel dalam group ni memang yang penting kena betul ansur lah. Dan kena tanya apa yang setiap orang tu selesa. Maybe ada orang tu dia tak nak spend duit banyak sangat, tapi tidaklah orang kata terlampau sedikit sangat duit juga. Jadi kita boleh cari titik persamaan lah daripada segitu. Okey, nak komen sikit pasal pasar. Dia bukan macam mak-mak, okey. Sebab kalau kita pergi pasar dekat tempatan, kita boleh tengok apa barang, apa produk tempatan tu. Lepas tu biasanya kalau kita pergi pasar, harga mungkin lebih murah daripada kita beli dekat shopping mall. Especially macam souvenir kan. Ada tempat-tempat yang untuk kita beli souvenir lah. Macam kalau di apa, masa kita pergi Melbourne, di Queen Victoria Market tu kan, ada tempat, ada pasar untuk kita beli souvenir. Lepas tu di Tokyo, masa kita pergi ke apa, fish market. Tapi fish market tu kita tak akses sangat kan. Fish market kita tu datang makan je di situ. Kan macam kita pergi Vietnam, masa kita pergi Danang Danang ada Danang tak pergi Tak pasar. pergi pasar tapi maknanya macam kat Malaysia, foreigner yang datang kat Malaysia pun ramai yang suka pergi ke pasar. Tak kisahlah pasar malam ke ataupun pasar apa orang kata, kompleks pasar ke kan. Jadi kat situ sebenarnya dia nak tengok apa local food, apa local products, apa baju ataupun kain kan. Macam kita pergi Taiwan kita pergi pasar malam kan. Setiap malam kita pergi night market dekat Taiwan. Night market kat Taiwan. So kita nampak apa local budaya, local products, local culture. Local culture lah. Tu maksud dia kan. Okay, so kami dah travel beberapa negara, tapi untuk buku memang tak banyak lah. Setakat ni baru ada 4 buku lah, dan Sada tengah tulis buku yang seterusnya lah. Jadi buku yang kami ada ni, buku pertama ni kita pergi 2015 kan. Pergi Sydney, Melbourne Sydney dalam 10 hari. Jadi kita pergi berlapan kan waktu tu. Berlapan, 7 tak ingat. Lepas tu yang buku seterusnya ada Tokyo, Osaka dalam 8 hari. Yang ni pun kami pergi beramai-ramai lah, 7 atau 8. Seterusnya buku New Zealand, kami pergi New Zealand. Itu pun stok dah tinggal sikit. Yang buku ni tak ada stok, tapi saya tunjuk je lah. Yang buku ni saya pergi, masa ni Sada tak ikut lah. Ni saya pergi berempat dengan sahabat yang lain. So Norway, Sweden ni memang sebenarnya saya tak terfikir lah untuk sampai ke negara ni. Tapi kenapa kami pergi ke sana? Sebab kawan saya berhasrat nak tengok aurora. Tapi malangnya hajat tak kesampaian. Kami tak dapat tengok aurora yang diimpikan tu lah.
Jadi Boleh pergi lagi kot. itulah kena repeat je Ustaz dah. Kita repeat. Saya tak pernah pergi lagi. Kita pergi Iceland lah. Iceland. Itulah sebenarnya kami cadang nak pergi tahun ni 2020, tapi itulah kita tak tahu apa yang berlaku kan. Rupanya COVID nak melanda kita. Jadi perancangan tu tak terpaksa ditunda lah. Jadi insyaAllah mungkin tahun-tahun akan datang lah kita pergi ke Iceland nanti untuk cari aurora. So dalam hayat ni kita nak cari aurora tu juga. Misi mencari aurora. Itu tajuk buku seterusnya. Tajuk buku untuk Iceland, misi mencari aurora. Okay. Fatimah komen makcik muda cantik. Okeylah, dah makcik-makcik dah kan. Okey. Ada yang mesej saya tanya dah pernah pergi Eropah ke belum. Jadi memang saya belum pernah pergi negara-negara di Eropah. InsyaAllah saya ada niat juga nak ke sana. Cumanya kita tunggulah COVID ni berlalu dan apa perancangan kita lah. Dan untuk tempoh yang terdekat ni, kalau boleh nak travel tapi macam kita kena patuhi SOP lah. Macam baru ni anak saudara saya dia hantar surat kat saya kan. Dia pesan kat saya ikut SOP kan. Mana ada surat dia kat bawah. Patutnya saya boleh tunjukkan. Sebab kita pergi ke Cameron Highland sama-sama. And then bila dah balik dia di KL, saya di Johor. Jadi dia hantar surat untuk minta saya buatkan dia photobook. Saya ada sharekan gambar photobook tu. Tajuk dia Hana dan Hanis ke Cameron Highland. Jadi dalam surat tu dia pesan, Cik ikut SOP. So budak-budak sekarang semuanya SOP kan. Okay, so ada apa-apa lagi soalan tak untuk hari ni? Sebenarnya saya kalau ikutkan sesi saya selalunya pukul 2 petang. Tapi since Yati ada dengan saya pagi ni, so kita decide untuk buat topik travel berkumpulan lah. Jadi jika tak ada apa-apa soalan, saya akhiri sesi ni. Dan insyaAllah esok saya akan share tajuk yang lain pula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.